Masih berada pada kisah ataupun perbincangan mengenai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sallallahu alaihi Muhammad pada masalah yang ke-9, masalah kegarangan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, pada muka surat 9 pada kitab kita tu, muka surat 9. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kitab yang Jawi ni muka surat 8. Masalah kegarangan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu adalah Sayyidina Umar itu amatlah keras dan garang atas segala kafir dan munafikin. Telah hadir ia serta Rasulullah SAW di dalam sekalian peperangan semuanya. Sayyidina Umar ni terkenal dengan watak dia yang garang. Tapi garang dia, walaupun garang dia, Sayyidina Umar juga kuat menangis dia. Kuat menangis. Dia sallallahu alaihi wasallam bukan menangis macam kita, menangis pasal orang kata, menangis kata orang sebut nama kita, teriak kan, orang perli menangis gitu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad kan. Tu apa-apa sikit menangis gitu. Menangis kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dari satu segi yang lain, Sayyidina Umar dia terkenal dengan garang dia. Terkenal dengan garang dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Di dalam watak-watak ni, tuan-tuan kena ingat, Allahumma salli alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi SAW, khulafa ar-rasyidin. Kalau duduk dalam status kita ni, situasi kita ni, bukan semua ustaz kan. Jangan anggap kata para sahabat Nabi SAW level dia level ustaz. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sayyidina Abu Bakar seorang businessman. Sayyidina Umar seorang businessman. Sayyidina Osman lagi terkenal dengan businessman ya. Sallallahu alaihi wasallam, watak ustaz ni mungkin ada sikit pada Allahumma salli alaihi wasallam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi tuan tengok sahabat-sahabat khulafa ar-rasyidin ni tak banyak meriwayatkan hadis. Jarang kita dengar hadis daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tak banyak hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Tak banyak juga hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Bahkan Sayyidina Osman ada hadis lebih-lebih sikit, dan Sayyidina Ali pun ada hadis lebih-lebih sikit. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang membantu atau menyokong, yang menyapot, tu bahasa kita kan, yang menyapot urusan-urusan dakwah Nabi SAW ini, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bukan semuanya orang dipanggil apa, agamawan. Bukan, kalau level kita ni bukan para asatiza. Tak. Daripada semua peringkat, daripada semua cabang-cabang, ataupun daripada semua sallallahu alaihi wasallam bidang-bidang dalam pekerjaan. Bidang pekerjaan yang terkenal, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, ini seorang businessman. Jadi subhanallah, masing-masing boleh main peranan ceritanya, dan boleh duduk pada level yang hebat, membawa agama walaupun dia tidak duduk dalam keadaan kedudukan seorang agamawan. Tak semestinya seorang engineer tak boleh bawa agama ataupun jadi pemimpin kepada agama, pemimpin kepada gerakan Islam ataupun jemaah Islam. Allahumma salli alaihi wasallam. Dia seorang lawyer, dia seorang profesional, dia seorang businessman, bahkan dia menggunakan kepakaran dia, ilmu-ilmu yang dia ada dalam bidang-bidang tertentu tu untuk menjadi, Allahumma salli alaihi wasallam, membawa memimpin jemaah-jemaah Islam. Boleh jadi Allahumma salli alaihi wasallam. Bahkan mungkin kadang-kadang, tapi sebab ni dia dipanggil umara dengan ulama dan umara. Dua ni combination, gabungan kedua sangat hebat. Kadang-kadang yang memimpin, yang duduk di atas tu ialah seorang umara, seorang pemimpin, Allahumma salli alaihi wasallam, dan mungkin dia tidak berlatar belakangkan agama. Tetapi di sana, di kiri dan kanan dia ada ulama yang membimbing dia. Dia duduk pada bimbingan ulama yang duduk di sekeliling, menasihati dia dalam kehidupan dia. Sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada syura yang berlaku. Syura ni tugas dia apa? Untuk memberikan, Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad, untuk feed umara kita ni dengan panduan-panduan untuk memerintah. Okay, kalau nak buat macam ni, apa Islam kata, apa syarak kata macam mana? Panggil syura. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang di Allahumma salli alaihi wasallam disertai oleh ulama-ulama. Di ulama-ulama, Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad, akan memberikan nasihat kepada umara. Ini peranan yang sangat penting yang duduk seiring di antara ulama dengan umara. Umara memerlukan ulama, sallallahu alaihi wasallam, dan ulama juga memerlukan umara untuk apa?
supaya Islam ini dapat disebarkan, diletakkan pada tempatnya dalam kepimpinan negara. Tu dia tak boleh pisah antara dua ni. Ulama dengan umara ni mesti duduk sekali. Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, dalam kepimpinan Allahumma salli khulafa ar-rasyidin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an terkenal dengan seorang peniaga. Sayyidina Umar juga seorang peniaga, businessman. Sayyidina Osman lagilah tuan-tuan, dia ni sangat terkenal dengan kebijaksanaan dalam perniagaan. Namun tidak meninggalkan urusan agama dalam kehidupan, bahkan ilmu boleh dirujuk daripada dia. Tu hebatnya peniaga yang ada ilmu agama. Kita kena didik anak-anak kita ni, besarkan anak-anak kita ni jadi apa tuan-tuan? Nak didik dia seorang engineer, boleh jadikan dia seorang engineer yang alim dalam bidang agama. Sallallahu alaihi wasallam. Kita lahirkan seorang anak-anak kita ni jadi lawyer ke, anak-anak kita ni jadi businessman yang hebat, anak-anak kita jadi siapa pun dalam hidup dia juga seorang ilmuwan agama. Hebatlah tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita nak. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Apa ni, buka wireless wireless. Mana wireless? Duduk atas. Tutup lihat. Dia pakai tak? Sebab dia duduk ganggu, dia duduk connect dengan saya punya. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, faham tak tu? Baik, Sayyidina Umar radhiyallahu an, dalam setiap peperangan yang dilalui oleh Nabi SAW, dia join sekali. Sudah, saya ingat dia duduk hang. Dalam gerakan-gerakan Islam ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, dia kena ada watak-watak macam ni kot nah. Watak apa? Watak Sayyidina Umar. Dia kena ada watak Sayyidina Osman. Sayyidina Osman ni lembut. Sayyidina Abu Bakar lembut dia. Sayyidina Abu Bakar ni kuat teriak. Sayyidina Abu Bakar ni, dia jiwa hati dia lembut sangat, baca Quran teriak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nah. Sayyidina Osman kuat teriak juga dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad nah. Seorang yang sangat zuhud, padahal dia sangat kaya. Pernah satu ketika Sayyidina Osman ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, waktu tu inflasi, negara dia inflasi. Ada duit tapi tak ada barang. Ada duit tak ada barang lebih. Lalu subhanallah, Sayyidina Muhammad dengarlah. Waktu tu zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Dengarlah kata nu ada barang-barang dah on the way nak balik milik daripada Sayyidina Osman radhiyallahu an yang keluar pergi berniaga. Ada kontainer balik ni. Jadi orang-orang masyarakat di Madinah pun seronoklah, alhamdulillah boleh sagi beli boleh mendapatkan barang-barang ni daripada sebagainya. Lalu subhanallah tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, tiba-tiba bila sampai saja Sayyidina Osman ni terus bawa barang-barang dia masuk dalam stor, gudang ni. Orang-orang pun pekat mailah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mailah pekat-pekat, kami nak beli barang ni daripada Sayyidina Osman ni. Dia kata boleh, tapi sebiji gandum 1 dirham ataupun 1 dinar. Sebiji dia 1. Kalau tukar masa kita ni sebiji RM1 lah, kata lagu tu lah senang sikit. Sebiji RM1. Beras tu sebiji RM1. Nak beli boleh, tapi sebiji RM1. Kata gila dah apa kawan ni. Jadi lagu ni Rasulullah SAW. Lepas tu dia pergi mengadu dekat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kita tengok tu Amirul Mukminin, tengok tu Sayyidina Khalifah, tengok apa yang jadi dekat apa ni Sayyidina Osman ni. Dia jadi gila agaknya. Dia dah kelabu mata dengan duit agak. Dia nak jual satu biji beras RM1. Pasal kita lah. Ya, betul ke? Betul. Pergi jumpa. Betul ke kamu ni cakap macam tu? Dia kata betul. Pasal apa yang mahal sangat ambil macam tu? Dia kata ada orang boleh bayar lagi mahal lagi. Berapa dia boleh bayar tu? Satu tu dia bayar sampai RM700. Siapa tu? Allah bagi mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli mati wa tahabba. Mendingan derma kamu infak jalan Allah seperti satu benih tumbuh satu tangkai, setiap tangkai 100 biji. RM700 Allah boleh bagi kat saya. Wahai Khalifah, ni yang ni semua ni aku tak jual, aku sedekahkan kat mereka semua. Ni watak dia. Tu watak Sayyidina Osman. Dan sallallahu alaihi orang kaya yang sangat pemurah. Ini bukan orang Islam ni kena miskin belaka. Kata orang Islam tak boleh kaya. Orang Islam pun boleh kaya. Kaya dia, kekayaan dia akan balik pada orang Islam balik. Jadi dalam sallallahu alaihi wasallam watak. Ada kena ada watak cengih sikit. Ada kena ada watak Allahumma salli alaihi lembut. Dia seorang pergi zakah, seorang pergi gosok belakang. Seorang pergi zakah, seorang gosok belakang. Kena ada gitu kot nah.
Kan Allah SWT. Teringat apa ni, Menteri Besar Kedah. Oh, boleh tahan cengeng dia. Dia apa ni, apa turun pada mentor dulu Ustaz Azizan juga. Orang tanya Salih Alaihi Muhammad apa ni, dulu ingat sekali Kedah tak ada ayak ke apa, tanya kat Ustaz Azizan dulu. Salih Alaihi pemberita saja nak kilas dia kan. Kata, ni ayak tak ada kat Kedah ni apa. Dia tanya balik dekat pemberita tu, dekat apa wartawan tu. Berapa hari dah tak mandi? Mandi tak begini? Mandi. Ada ayak tu boleh mandi. Tutup kilas aku tu. Ini isu Sungai Muda ni kan. Lepas tu apa ni, Pulau Pinang kata tak mau bayar apa. Tak apa, saya boleh suruh orang kampung semua korek-korek sungai tu, kita kilas kona pergi kolej. Dia kadang-kadang ada watak-watak macam tu pun menarik juga. Baik, Allahumma salli ala sayyidina tuan-tuan. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, salli ala sayyidina, dia ni dia terkenal dengan watak dia yang keras, watak dia garang, tapi garang dia bertempat. Garang dia bertempat. Salli ala sayyidina. Dia hadir berserta dengan Rasulullah SAW dalam semua peperangan-peperangan yang dilalui oleh baginda Nabi SAW. Dan pada masa menyuruh Rasulullah SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada masa Nabi SAW menyuruh para sahabat berpindah dengan sembunyi-sembunyi, jangan diketahui kafir Quraisy, maka semua orang pun menjunjung sebagaimana sabda melainkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Oleh kerasnya dan garangnya, tiadalah dia mahu sembunyi-sembunyi, iaitu dipakainya pakaian dan selendangnya pedang. Diselendangnya pedang dan menyangkutkan panahnya ke bahu dan digenggamnya anak-anak panah. Maka ia pun lalu di pihak-pihak Kaabah, dan orang-orang Quraisy pun penuh di lapangan-lapangannya. Langsung ia tawaf sebagaimana orang tawaf. Kemudian sembahyang ia di belakang makam Ibrahim dengan tetap hati. Kemudian lalu dia di lingkungan-lingkungan Quraisy yang duduk-duduk di situ lepas satu-satu. Dan katanya kepada mereka itu, barang siapa hendak meninggalkan ibunya tidak ada anak lelaki, dan siapa-siapa yang hendak meninggalkan anaknya tidak berbapa, atau siapa-siapa hendak meninggal isterinya janda, adalah berjumpa dengan aku balik sana tanah Mekah ini. Lalu dia pun keluar. Oh, tu terror dia kan. Nabi suruh sahabat-sahabat kita keluar sembunyi-sembunyi lah, tak mau ada masalah-masalah apa. Nabi kata keluar, pergi sembunyi-sembunyi, pindah, pergi hijrah. Sahabat-sahabat keluar dulu, Nabi SAW yang terakhir yang keluar, sallallahu alaihi Muhammad, untuk berhijrah. Dia suruh sahabat-sahabat semua keluar, pindah-pindah, pergi keluar senyap-senyap, keluar malam-malam senyap-senyap, waktu tak ada orang tu, curi-curi tu, senyap-senyap keluar supaya orang tak perasan. Sayyidina Umar dia tak mau keluar senyap-senyap lagu tu. Dia buat macam mana? Dia pakai tu baju elok, dia buh selendang, dia buh pedang dia elok. Dia keluar pergi kat Kaabah, dia tawaf Kaabah, kemudian dia sembahyang dekat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, belakang makam Sayyidina Ibrahim. Kemudian lepas belakang tu dia masuk celah-celah orang, saja duduk jalan-jalan celah-celah orang tu. Celah-celah tu. Kemudian lagi dia pindik tempat tinggi sikit, dia kata apa? Siapa yang nak mak dia, ibu dia kehilangan anak laki-laki, siapa yang nak anak-anak dia jadi yatim, siapa yang nak isteri dia jadi janda, mai jumpa aku. Masya-Allah, mai tahan aku nak pergi hijrah kat sana. Siapa pun tak berani kata apa. Sebab Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Baik tuan-tuan yang dirahmati sekalian, habis dah kisah pasal Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kita masuk pada pagi ini bab segala amal itu bermula dengan niat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. An Umar ibn al-Khattab yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya sahaja amal itu, segala amal itu dengan niatnya. Tu takat tu yang tercatat sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bahrul Mazi yang tulisan Jawi ni. Innamal a'malu binniyat. Bermula ia hanya sahaja segala amal itu dengan niat. Hadis yang sempurnanya berbunyi,
innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maksudnya hanya sahaja segala amal itu bermula dengan niat, dan hanya sahaja bagi tiap-tiap seorang barang yang diniatnya. Maka barang siapa yang perpindahannya kepada Allah dan Rasulnya, maka perpindahannya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa perpindahannya kerana dunia, yang mendapat ia akan dia, atau perempuan yang dinikahinya, maka perpindahannya kepada barang yang berpindah ia kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ni Salih Al-Samad hanya diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dalam matan Arba'in Nawawiyah disebut an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai habis. Baik, masalah peri kebahagiaan Sayyidina Umar. Peri kebahagiaan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Amatlah berbahagianya ia di dunia dan di akhirat, kerana ialah seorang daripada orang 10 yang disaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syurga. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Pasal apa? Pasal dia daripada 10 sahabat yang disebut sebagai sahabat yang dijamin syurga. Oi, dapat jaminan syurga, lagi kuat ibadat dia. Waktu dia nak meninggal itu, subhanallah, waktu dia ditikam oleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Ambil ni yang sampang 3 mata tu, tengah sembahyang subuh, elok angkat takbir je, Allahu Akbar, dia keluar daripada saf, dia tutup kepala dia. Dia keluar pada saf, dia cak, dia tikam perut Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Terburai perut dia. Dia tikam tu, dia wak kuliah tu, terburai perut dia. Dia lari keluar, dia tangkap dia. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Dendam dia kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bila Sayyidina Umar jatuh, Sayyidina Umar pengsan. Waktu dia angkat Sayyidina Umar, dibawa balik ke rumah, sallallahu alaihi Muhammad, dipangku oleh anak dia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sallallahu alaihi Muhammad. Letak kepala dia terjaga. Soalan pertama yang dia tanya, dia pas semayang tak lagi? Ni pemimpin negara ni. Bukan semayang tak lagi tadi ni? Dah semayang dah. Dia semayang tak lagi? Tak semayang lagi, apa sebagainya. Dalam sallallahu alaihi Muhammad. Lalu tuan-tuan, bila dia terjaga-jaga tu, dia tengok duduk, dia kepala dia duduk di atas Abdullah bin Umar, duduk atas paha Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anak dia. Dia cepat-cepat turunkan kepala dia kat bawah. Dia kata, ayah dia, tak apalah, tak atas kepala ni, tak apa. Dia kata dia tak mau. Pasal apa? Tak mau tak atas paha dia. Dia kata, kalau aku nanti jadi ahli syurga, Allah akan bagi dekat aku nanti bantai yang lebih hebat, yang lebih istimewa. Tapi aku takut aku ni jadi ahli neraka, maka tak layak kepala ahli neraka duduk atas paha kamu, wahai Allah bin Umar. Tu padahal dia sahabat dah dapat jaminan syurga dah. Dia pernah sebut dengan satu kalam yang istimewa. Dia kata, kalaulah seluruh manusia ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan masuk ke syurga kecuali seorang. Kalaulah seluruh manusia ini akan masuk ke syurga kecuali seorang, aku takut akulah orang tu. Kalaulah semua manusia ni akan masuk neraka kecuali seorang aja masuk syurga, aku takut aku bukan orang tu. Faham tak? Cerita dia padahal dia sahabat yang dijamin syurga, punya zuhud sampai tak ada apa, pakaikan cukin aja. So baju koyak-koyak aku tu ni kaldai, sebab dia tak mau, dia takut. Allahumma salli alaihi Muhammad. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, waktu dia diangkat menjadi pemimpin, lagi tak ada apa kat dia. Waktu dia angkat jadi Amirul Mukminin, lagi tak ada apa kat dia. Malam-malam angkat beras, pitak, angkat gandum, tak atas bau, dia sendiri pitak. Sahabat-sahabat yang dia ikut dia apa semua, tak apalah, kami tolong angkat. Dia tak mau, biar aku angkat. Aku takut kalau ada seekor kambing jatuh parit tu dekat dalam
dekat ujung benak tu, aku takut ni aku tak ambil apa-apa tindakan kat dia. Sampai macam tu dia punya kerisauan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Padahal tuan-tuan, Nabi kata jamin syurga dah. Nabi SAW kata apa? Kalau ada Nabi selepas aku, tu Umar orang dia. Punya Nabi atrah macam tu. Tapi lagi kata masuk syurga, lagi kuat ibadat. Lagi kata masuk syurga, lagi zuhud. Lagi kata masuk syurga, lagi dekat hubungan dengan Allah. Kalau kita orang main habak tu agak. No, sallallahu alaihi wasallam. Tuan lah, saya duduk tengok, kata ustaz tu main. Duduk tengok renung muka kita. Kita pun duduk tengok dia. Siapalah ustaz duduk tengok makcik sangat ni. Makcik ni, ustaz perhati makcik ni. Habis-habis kuliah ni makcik nama apa? Nama duduk ni kan. Duduklah ni. Ya Allah makcik, sebenarnya semalam kan. Semalam bukan lama malam. Semalam saya tidur, semalam saya mimpi makcik duduk dalam syurga Firdaus. Kata, oh ya ke makcik? InsyaAllah. Esok ni abang ustaz kalau saya keluar daripada madrasah ni sana. Pasal apa? Tak apa, tak mayang lah saya ni. Pasal dapat syurga Firdaus dah kan. Kita lagu tu lah agak-agak yang lah. Tapi subhanallah tuan-tuan, dapat jaminan syurga. Untung sahabat-sahabat Nabi SAW, 10 orang sahabat Nabi SAW yang dijamin syurga. Salah seorangnya ialah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan ialah daripada Al-Khulafa Ar-Rashidin. Dia lagi kehebatan Nabi SAW lagi, kehebatan Sayyidina Umar, dia di kalangan sahabat Nabi disebut sebagai Khulafa Ar-Rashidin. Salli ala Sayyidina Muhammad. Khulafa Ar-Rashidin, khalifah-khalifah atau pemimpin yang diberikan petunjuk oleh Allah. Mereka ni duduk pada fasa kedua kenabian, fasa kedua akhir zaman. Fasa kedua, fasa pertama fasa nubuwah, fasa kedua fasa khilafah ala manhaj an-nubuwah. Satu sistem pemerintahan yang duduk bersumberkan kepada sistem kenabian. Zaman ni zaman tercantik selepas zaman paling cantik. Zaman paling cantik selepas zaman tercantik. Zaman tercantik bila? Zaman Nabi SAW. Mereka ni zaman kedua paling cantik. Lepas tu makin serat gitu. Kalau jernih tu makin keruh. Kita kalau bandingan dia ayak macam tu, kita ni agak keruh lagu mana lah. Kalau ayak tu punca atas bukit tu dia jernih elok kan. Jernih comel elok. Lepas tu dia makin turun bawah ni, makin hilak dia, hulu hilak kan. Daripada hulu ke hilak kan. Betul ya? Hulu. Daripada hulu ni jernih elok. Makin hilak, makin sekali dia campur dengan sampah tu, dia campur dengan ni, dia campur dengan tu. Lama-lama mereka ujung ni jadi hitam. Maka kita ni dah hitam kelam lah. Zaman paling cantik ialah zaman kerasulan, zaman kenabian. Mereka duduk pada zaman kedua, fresh lagi. Islam ni masih fresh lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, di zaman dia panggil Khulafa Ar-Rashidin. Nabi SAW sebut zaman ni 30 tahun. 30 tahun. Zaman Khulafa Ar-Rashidin 30 tahun. Ulama sebut Khulafa Ar-Rashidin ni ada 4. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Dalam riwayat Nabi sebut zaman ni 30 tahun. Jadi kalau campur Sayyidina Abu Bakar 2 tahun, Sayyidina Umar 10 tahun, Sayyidina Osman, Sayyidina29 dia jadi 29 tahun 6 bulan. Tak cukup 6 bulan lagi. Maka ulama memasukkan tempoh pemerintahan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, sibti Rasul sallallahu alaihi wasallam, cucu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, 6 bulan sebelum diserahkan jawatan itu kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Nah, termasuk dalam tu kata ulama, maka cukuplah tempoh tu 30 tahun. Lepas pada tu dia main zaman lain dah. Dia mulkan a'dhan, kerajaan yang menggigit, kata ulama. Pada kata hadis dalam kata hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Dia termasuk daripada Khulafa Ar-Rasyidin. Dan ialah juga seorang daripada mentua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Untung pula bukan setakat sahabat, jadi mertua pula dah. Depa dulu tuan-tuan, siapa dapat ambil Nabi jadi mertua ni kira ambil Nabi di menantu besar hati ya. Berebutlah subhanallah.
Pasal apa Nabi SAW berkahwin dengan anak-anak daripada sahabat-sahabat baik? Sebab bonding dia punya. Ikat. Bila para sahabat Nabi SAW ni, perkahwinan Nabi SAW ni, Nabi SAW berkahwin dengan ramai isteri. Karena ini khusus kepada baginda Nabi SAW sahaja. Kita Allahumma salli umat Nabi Muhammad terkait dengan ayat daripada surah An-Nisa berhenti setakat 4 je. Setakat 4 je. Nak kahwin sampai setakat 4 je. Tapi ada pandai pula, dia pandai kilan. Dia pandai dia baca ayat tu. Ayat tu kata kahwin 2, 3, 4. Kalau rasa tak mampu untuk ada, satu seorang cukup. Lalu Ustaz Jumat dia buat macam mana? Dia kata apa? Oh, ni Allah kata masna wa thulatha wa ruba'. Dengan menggunakan perkataan wa ni maksud dan. Jadi berkahwin 2 dan 3 dan 4. Kata ampu satu je. Jadi campur lah. 2 campur 3, 5. 5 campur 4, 9. 9 kalau tak ampu tu satu dia campur lagi satu kat tu. Jadi 10. Tu yang kahwin 10. Ada kahwin 10. Dia guna yang tu hujah tu. Dia kata. Pandai cerdik dia. Cerdik kena kat dia kata. Cerdik kena kat dia. Sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu ada yang kata pula, Allah sebut dalam ayat tu, Allah kata apa? Seandainya kamu tak mampu, maka kahwin seorang. Dia kata, macam mana kita nak tahu kemampuan kita ataupun tidak? Kita mampu ataupun tidak? Kalau kita tak kahwin lagi, maka kahwin dulu, baru tahu mampu ke tak. Tapi sebelum nak tahu mampu ke tak tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kena apa? Kena berani dulu. Tak percaya tanya Bat dengan Sazali. Ini dia pandai bab-bab berani tu. Jadi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, sebab post dalam Facebook bukan main lagi kan, nampak tu macam bergegak dunia tu. Tuan-tuan, jadi Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad. Jadi tuan-tuan, mentua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada reason, ada sebab dia. Antara dia ialah untuk Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad menjaga ataupun untuk membina hubungan dengan kabilah-kabilah yang lain, kabilah-kabilah yang lain. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Juga Nabi SAW nak create bonding, nak create ikatan, nak membina ikatan di antara sahabat-sahabat Nabi SAW yang duduk bersama dengan Nabi SAW. Bukan setakat sahabat, dia juga mertua Nabi SAW. Nabi di sisi mereka bukan setakat Allahumma salli ala Muhammad sahabat, tetapi juga salli ala menantu kepada para sahabat. Maka menantu ni lain sikit lah. Kalau setakat kawan-kawan tu boleh tolong-tolong tu, tapi kalau menantu kena fikir lebih sikit lah, panjang sikit, lebih sikit macam tu lah. Maka tuan-tuan, di antara mertua Nabi SAW ialah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Siapa anak dia? Hafsah. Dalam sejarah, di antara sahabat, di antara isteri-isteri Nabi SAW, ada isteri yang pernah diceraikan oleh Nabi SAW. Siapa isteri yang pernah diceraikan Nabi SAW? Siapa? Hafsah lah. Hafsah pernah diceraikan Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Kes dia apa? Kes Nabi SAW minta dia simpan satu rahsia dengan cerita ke orang, rahsia dalam rumah tangga. Tapi biasa kadang-kadang seronok nak cerita ke, ataupun rasa macam tu lah, biasalah. Isteri-isteri Nabi SAW lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, isteri-isteri Nabi SAW pun di kalangan manusia biasa juga. Terlajak cakap, tercerita. Lepas tu Sallallahu alaihi wasallam, jagalah kita ni, bila isteri ni dengan suami ni dia ada benda-benda rahsia dalam rumah, jangan duk cerita kat orang. Jangan duk cerita kat orang benda-benda dalam rumah ni, sebab orang pegang sungguh kata isteri. Kalau orang lain cerita tak apa lagi. Orang, siapa cerita tu? Tu kawan dia. Kawan dia mungkin dia tak tahu. Siapa cerita ni? Bukan orang ni, isteri dia sendiri cerita. Tu maksud kemas sungguh. Pasal apa? Pasal isteri kan, kuat lagi hujah tu. Maka dia pernah bercerita tentang sesuatu dalam rumah tangga dia yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu Nabi SAW marah sehingga membawa kepada perceraian. Sayyidina Umar lagi marah lah tuan-tuan. Sayyidina Umar, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad, lagi marah lah. Pasal apa lah buat macam ni? Pasal apa marah dekat anak dia? Dan akhirnya Nabi SAW merujuk balik dengan isteri dia tu. Tapi dalam sejarah, nak cerita dalam sirah Nabi SAW, ada isteri Nabi SAW yang pernah diceraikan, iaitulah Sayyidina Hafsah.
Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan juga daripada sebesar-besar ulama tu Salih Azimah, walaupun dia seorang businessman, saya sebut tadi ni, walaupun dia seorang peniaga, dia juga seorang ulama alim. Salih Azimah menjadi rujukan kepada orang-orang yang datang selepas daripada dia. Salih Azimah di kalangan sahabat Nabi SAW merujuk kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Daripada kalangan tabi'in merujuk kepada Sayyidina Muhammad, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar sempat memerintah selama 10 tahun. 10 tahun. Dan dengan pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar inilah Islam berkembang sampai Rom, sampai Parsi. Seperti yang telah diperhatikan oleh Nabi SAW waktu peristiwa Khandaq. Nabi SAW pernah Nabi SAW pecahkan batu dalam parit Khandaq tu, keluar pecah cahaya tu. Dia kata, telah nampak kepadaku kota Parsi, telah nampak kepada kota Rom, kota Yaman sebagainya. Saudara Muhammad, waktu tu baru Allah Muhammad, orang Islam ada sekitar 3,000 orang saja dekat Madinah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu, nampak dah kota Rom, kota Parsi dikunci, diserahkan kepada aku. Orang musyrik, orang munafik gelak je kat Nabi SAW. Allah, ni yang nak main serang kita ni 10,000 orang ni. Waktu perang Khandaq, perang Ahzab tu, Sayyidina Muhammad, dia cerita dah nak kena Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak pi tawan kota Rom, nak pi tawan kota Parsi, kan? Sayyidina Muhammad, orang gelak je kat dia, kat Nabi SAW. Sungguh tuan-tuan, peristiwa tersebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pembukaan kota Rom, pembukaan kota Parsi dan Yaman berlaku pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sekitar Rom Parsi sekitar tahun ke-15 Hijrah. Islam berkembang dan Sayyidina Umar lah yang membuat sistem kepolisian. Ada polis-polis zaman ni. Zaman Sayyidina Umar jugalah buat sistem Allahumma salli ala sayyidina filing. Dalam kerajaan ada sistem filing. Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maksud bijak Sayyidina Umar ni, cerdik. Dia terkenal, dia badannya tegap tinggi Sayyidina Umar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dan subhanallah salli ala sayyidina tuan-tuan, dan semuanya berlaku pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Telah muafakat turun wahyu sebagaimana tiliknya dan fikirnya. Ada turun ayat-ayat Al-Quran yang membenarkan perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tak kurang 2 ayat. Tuan-tuan, satu kisah tentang isteri-isteri Nabi SAW. Satu lagi kisah larangan Allah untuk solat kepada orang-orang munafik. Larangan Allah. Waktu Nabi SAW nak pergi semayangkan jenazah Abdullah bin Ubay. Nabi nak pergi, dia kata, aku minta ampun kat dia 70 kali pun tak apa. Sayyidina Umar kata, jangan Nabi, dia ni orang munafik, orang munafik. Allah turunkan ayat lagi. Perkataan Umar ini mendahului wahyu. Hebat Sayyidina Umar. Lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ada anak-anak buah nama para sahabat ni, kan? Buah nama. Tapi dia ada, kadang-kadang dia turun karakter atau nama tu dia turun perangai, ada sikit-sikit lah. Kadang-kadang jadi lagu tu, bubuh nama sahabat-sahabat supaya izzah sahabat tu turun kat dia, kan? Nama yang paling cantik nama Abdullah, Abdurrahman, itu nama paling cantik Nabi sebut. Sallallahu alaihi Muhammad. Nak bubuh nama Allah haram, nak bubuh nama-nama Allah haram hukum dia. Bubuh nama Rahman, Rahim, Malik, Quddus, Salam, kan? Tak boleh yang tu, haram hukum dia. Kalau nak bubuh yang tu, kena bubuh Abdul dekat depan dia. Abdul Rahman, Abdul Halim, sallallahu alaihi Muhammad, Abdul Salam. Jarang bubuh nama Abdul Salam melainkan Bangladesh. Nama apa? Abdul Salam. Lain macam, kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Bubuh nama Allah tapi mesti ada Abdul dekat depannya. Kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nama-nama yang disunatkan
nama-nama para nabi, nama-nama orang soleh, nama para sahabat Nabi SAW yang soleh. Bubuh nama tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bubuh nama-nama yang sedap-sedap. Nama apa ni, Zubair Awam macam tu, nama Zubair bin Awam, Zubair Awam. Nama Mus'ab Umair, nama nama sallallahu alaihi wasallam. Nama lagi siapa? Talha Ubaidillah, nama. Sedap-sedap nama kan, sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tanya kat saya, nama anak perempuan nak nama apa? Nama isteri Sayyidina Osman. Siapa nama isteri Sayyidina Osman ni? Nama dia Nailah Al-Farafisha. Sedap nama. Nailah Farafisha. Sedap nama. Nama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hamba kepada Sayyidina Umar. Siapa hamba Sayyidina Umar? Zinirah. Sedap nama. Zinirah. Nama sahabat-sahabat Nabi SAW ni, supaya izzah sahabat-sahabat Nabi ni ada dekat anak-anak kita tu. Ada juga yang hidup kalangan Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang tak baik ada Abdullah bin Ubay, kan? Bubuh nama Abdullah Ubay. Kata macam nama bapak munafik. Tapi ada sahabat Nabi SAW nama Ubay bin Ka'ab. Bubuh nama Ubay Ka'ab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bubuh nama, biar cek dulu dengan ulama-ulama kita. Jangan bubuh dulu baru tanya. Dah bubuh dah, lepas tu tanya, Ustaz, saya bubuh nama ni okey tak? Lepas tu nama Zanjabil nama. Kan? Zanjabil. Nama apa Zanjabil? Apa dia? Halia. Maksud Halia, kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, apa tu? Makruh bubuh nama para malaikat. Bubuh nama para malaikat. Bubuh nama, siapa nama? Israfil. Nama apa cik ni, nama apa adik ni? Israfil. Woi, malaikat peniup sangkakala. Saya cakap ni nak daftar masuk sekolah. Masuk sekolah. Nama apa ni? Azazil. Woi, lagi dahsyat. Cikgu tu tiap-tiap hari insaf dengan nama dia. Nak panggil pun takut. Nak panggil Azazil main ni. Oi, takut nak panggil. Kerana tu jangan memelah. Subhanallah. Tuan-tuan salih Ahmad ini, tuan-tuan. Lagi Allahumma salli Ahmad, apa ni, Allahumma salli Ahmad, elakkan daripada nama-nama yang buruk-buruk yang tak ada makna, sebab dia doa. Doa salli ala Sayyidina Muhammad. Ini bubuh nama yang elok, nama-nama yang memberi doa yang baik. Muhammad yang terpuji, contoh salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nama Ibrahim. Sedap nama Ibrahim. Ibrahim nama Nabi Ibrahim. Musa. Tak payah tukar pergi bahasa Inggeris. Ada dia apa nama dia tukar bahasa Inggeris. Sallallahu alaihi Muhammad. Nama apa? Moses. Betul. Dia, Ustaz boleh tak saya buat nama anak saya nama Moses? Moses ni Musa lah, Nabi Musa. Tapi bahasa Inggeris dia Moses. Kalau nak ikut nama Nabi Musa ialah nama Musa, bukan Moses. Sebab dalam Quran tulis Musa. Musa. Isa dia tukar Jesus. Harun. Apa nama Harun? Dalam Quran nama Harun. Maksud dia nama dia betul nama Harun. Oi, tak mau buat nama orang putih. Aaron. A-R-O-O-N. Aaron. Subhanallah. Subhanallah. Nama dia Aaron. Tengok-tengok IC Ma'arun. Ma'arun. Allah jam. Subhanallah. Tuan-tuan saya pakai nama yang Allah sebut dalam Quran. Salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Allah salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Letak nama tu. Nak elakkan nama-nama yang buruk-buruk. Salli ala Sayyidina Muhammad. Itu cek dulu. Ini pergi gabung nama salli ala Sayyidina Muhammad. Suami nama Daud, isteri nama Mazna, suami nama Daud. Jadi campur dua-dua, gabung, ambil separuh-separuh jadi Mazda. Mazna, Daud, Mazda. Nama Toyota.
Nama Goku. Dia pun nama anak dia Goku. Bini dia marah kat dia. Dia punya minat kat Goku tu, dia pun nama anak dia Goku kat ujung. Dia kata isteri dia mesej dia, pasal apa tak bincang dulu? Abang dah lama dah minat nak buat nama ni, dan buat nama anak kita. Aduh, subhanallah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu Sayyidina Umar letak nama anak kita Umar. Oh, hebat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pak Long Bikers kata anak kucing dia nama Aaron. Oh, terror lah. Macam pelakon lah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan telah diriwayatkan hadis baginya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam berjumlah 539 hadis. Dan Sayyidina Umar meriwayatkan 539 hadis. Dan telah ijma' mereka itu akan banyak ilmunya dan banyak akalnya dan fahamnya dan zuhudnya dan tawaduknya. Ilmu banyak, akalnya hebat, fahamnya hebat, zuhudnya hebat, dan tawaduknya juga hebat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan belas kasihan kepada muslimin dan berdiri di atas kebenaran, atas hak. Oh, jangan main-main dengan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, sangat tegas. Dan membesarkan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunannya dan mengikut baginya dan ambil pedulinya atas segala kemaslahatan mukmin muslimin. Dia Nabi Muhammad, dia sangat membesarkan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia sangat mengambil berat tentang kemaslahatan orang-orang mukmin. Itu sifat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sallallahu alaihi wasallam tu cerita macam mana dia satu hari lalu sallallahu alaihi wasallam dia duduk suka malam-malam dia pusing-pusing pi dengar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pi dengar ada tak masalah-masalah yang dihadapi oleh daripada masyarakat dia. Pernah satu hari lalu tengah ada seorang makcik tu tengah duduk masak batu. Tengah kelukung-kelukang anak duduk teriak kat dalam rumah, dia duduk masak batu. Lepas tu dia masuk tengok, pasal apa makcik duduk masak batu ni? Dia kata tak ada benda nak makan. Masak batu ni supaya anak dia dengar, tunggu saat ni mak tengah masak ni, tunggu saat, dengan harap anak dia tidur. Duduk lapak ni, tunggu saat mak dia masak ni, dengar. Tak apalah, tidur dulu, saya pergi masak lagi, saya pergi mak kerja. Lena budak-budak tu, lena lapak. Oh, kita dengar pun sedih lah. Tapi itu jadi, dia dengar dia sedih lah. Malam tu juga dia sendiri yang angkat. Tu pergi. Satu hari dia duduk jalan-jalan, dia duduk dengar perbincangan dua orang anak dengan mak jual susu. Lalu sallallahu alaihi wasallam dia lepas tu duduk meniaga susu. Lepas tu sallallahu alaihi wasallam mak dia ke ayah dia kata kat anak perempuan dia, kata ni pi campur sikit dengan ayak. Susu yang nak jual esok ni pi campur sikit dengan ayak. Dia kata orang bukan perasan, orang tak tahu. Dia kata tak boleh ayah. Tak apa, orang bukan tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Umar bukan tahu. Memang Umar tak tahu, tapi Tuhan Umar tahu. Bila dia dengar lagu tu sallallahu alaihi wasallam, dia terus pergi berjumpa dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pergi berjumpa dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan siapa? Dengan keluarga perempuan tersebut dan ambil budak perempuan tu sebagai menantu dia. Sebab dia waraknya dia dalam kehidupan dia. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dan memuliakan dia oleh ahlul fadli wal khair, orang-orang yang utama dan orang baik ni sentiasa memuliakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan kepujiannya amat banyak dan kelebihannya tiada terbilangkan radhiyallahu anhu. Kelebihan dia sangat banyak. Kita bincang tentang Umar saja boleh buat satu buku. Cerita tentang Umar saja boleh buat satu buku. Hebatnya Sayyidina Umar, kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Sayyidina Umar, boleh buat satu buku. Sejarah daripada lahir Umar, daripada Sallallahu alaihi wasallam, kemudian waktu pemuda Umar, waktu masuk Islamnya Umar. Sebab tu jangan duk pelekeh orang-orang yang tak baik lagi lah ni. Duk tengok orang tu, apa lah duk lagu tu, apalah tak kerti ni, apalah perangai lagu ni apa semua. Tuan-tuan, ingat saya selalu sebut, tugas kita bukan hakim. Kita ni da'i. Walaupun tak payah masuk TV3. Da'i. Kita ni Allah dah bagi dah siap-siap dah. Kita tugas kita da'i. Semua kena buat. Sallallahu alaihi wasallam.
Tengok, kalau kita nak menilai orang tak baik itu sampai bila-bila pun tak baik, ingat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sekarang terbaring di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan semua sahabat dapat kemuliaan tu. Duduk terbaring di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sebelumnya dia dalam perjalanan untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu dia meninggal, dia wasiat, waktu dia nak meninggal, dia wasiat dekat anak dia Abdullah untuk dimakamkan dia di sisi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ingat, kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Rumah Aisyah ni kecil je, bilik je. Bilik je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tengok dia punya layout dia. Rumah Khadijah lebih besar. Dia ada bilik tidur, ada bilik makan, ada bilik musola, ada bilik tempat Nabi. Rumah Aisyah radhiyallahu anha kecil dia bilik dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lalu bila Nabi SAW wafat, para Nabi ni dia akan dimakamkan dekat mana dia wafat. Lepas tu hari itu ada bunyi-bunyi kata nak pindahkan kubur Nabi, makam Nabi SAW keluar tu untuk besarkan Masjid Haram. Kata ulama mustahil dapat dilakukan sebab kubur Nabi tempat tu lah Sallallahu alaihi wasallam dia akan dimakamkan. Taman dia meninggal, wafat kat situ lah dia akan dimakamkan. Maka dia meninggal dalam wafat dalam rumah Aisyah, dimakamkan dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Selesai dah. So space rumah Aisyah ni tinggal sikit dah sebab dah di kubur Nabi, wakaf Nabi SAW. Bapa dia meninggal pula bila Sayyidina Abu Bakar meninggal 2 tahun selepas kewafatan Nabi SAW. Maka dimakamkan dalam rumah Aisyah sebelah kubur atau makam Nabi SAW. Tinggallah sikit lagi bahagian rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sallallahu alaihi wasallam sebelah ni kubur. Tuan-tuan berani buat gitu? Tak takutlah Pak Long meninggal ke apa rumah. Lepas tu wasiat simpanlah kubur, simpanlah rumah lah. Tak mana simpan tu? Dalam bilik tidur. Agak-agak berani ya maklum tidak sebelah. Tak katil lah tu kubur lah ni. Katil tu. Kau kalau lelaki dia. Dia pakai pindah rumah bukan zakat dia dengan anak-anak mau pindah tak balik dah rumah tu. Allah salli alaihi wasallam. Sayyidina Aisyah duduk suami dia kat dalam tu, pak dia kat dalam tu. Fainah lah keluarga dia. Mai bila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kena tikam tu. Pesan dekat anak dia Abdullah, pi beritahu kat Sayyidina Aisyah sallallahu alaihi wasallam Muhammad nak makam dan dekat dalam di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab salah Abdullah ni nak pergi habaq macam mana? Nak pergi habaq sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia pun pergi jugalah, ada bapa wasiat aku tu pergi jumpa. Wahai Aisyah, bapa wasiat nak makam dekat dalam dekat sebelah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Aisyah, aku harap akulah dia makamkan dekat sini. Dia harap dia lah makam dekat situ. Yang ni suami dia, yang ni ayah dia, dia harap dia dekat situ. Tapi demi Umar tak apalah, buat main lah. Akhirnya Sayyidina Umar dimakamkan dekat situ. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha keluar pada rumah tu. Pasal apa keluar? Mula buat tirai pergi. Tak selesa keluar. Pasal apa? Pasal apa buat tirai? Pasal apa keluar? Aku malu. Aku malu kat Allahumma salli ala Muhammad, Sayyidina Umar. Dulu tak apalah tak tutup aurat pasal pak dengan suami je. Ni Umar dah tutup aurat. Lah tak kubur je kot meninggal dah. Tapi nak cerita tu malunya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidina Aisyah bila dia wafat, orang tak tahu kubur dia kat mana. Dia malu, dia kata. Selepas jadi sallallahu alaihi wasallam kewafatan Nabi SAW, berlaku fitnah yang sangat besar. Peperangan di antara kelompok yang menyokong dia dengan kelompok menyokong Sayyidina Ali. Subhanallah, malu dia. Sampai ke tahap dia kata apa? Aku malu dekat Nabi SAW. Nanti bila dia mati, dia pesan makamkan dia pada sebelah malam yang orang tak tahu, dan jangan cerita kat mana kubur dia. Tuan-tuan, sampai macam tu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha.
besarnya jiwa Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Dan sallallahu alaihi wasallam, orang Syiah ni mengkafirkan Sayyidina Aisyah. Orang Syiah mengkafirkan Sayyidina Aisyah, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Abu Bakar dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Ada berapa orang sahabat saya yang di sisi mereka tidak kafir. Ni ada Syiah yang syadid ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan banyak lagi kisah-kisah kehebatan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang yang kita tak mampu untuk ceritakan dengan tempoh yang pendek ni. Insya-Allah tuan-tuan, kita akan sambung pertemuan kita pada pertemuan kita akan datang pada masalah yang ke-11, hadis amal dengan niat. Ni baru masuk hadis dia. Hadis amal dengan niat, insya-Allah kita akan jumpa pada minggu hadapan, insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, kutipan untuk pembangunan dan pengurusan Ma'had Darul Faizin Cawangan Melaka ni, sallallahu alaihi Muhammad, kita masih teruskan, insya-Allah. Semalam dapat apa Ustaz Ali? 5. Semalam kita dapat RM5,000. Alhamdulillahirabbil alamin, insya-Allah. Dan sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, kita masih jauh lagi daripada matlamat kita, sallallahu alaihi Muhammad. Dan mudah-mudahan Allah mempermudahkan. Dan saya ucap terima kasihlah kepada semua yang istiqamah berterusan, sallallahu alaihi Muhammad, dalam memberikan sumbangan. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang mengikuti secara langsung pada pagi ini. Kita sallallahu alaihi wasallam, kita doakan supaya Allah memberikan keberkatan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Alhamdulillah bi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din وعلمنا تأويل وجعلنا من عبادك الصالحين واهدنا الصراط المستقيم. اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.